Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu PowerPoint. Hari ini saya nak kongsikan tentang 5 langkah mengajar menggunakan PowerPoint. Dan ini adalah langkah demi langkah menghasilkan bahan PPT menggunakan PowerPoint. Nak guna dalam kelas pun boleh, nak mengajar secara online pun boleh juga. Okay, mari kita mulakan tuan-puan. Okay, tuan-puan, untuk 5 langkah ni saya nak terangkan daripada awal hingga akhir macam mana cara nak gunakan PowerPoint untuk kita mengajar dalam kelas. Contohnya, saya ada jumpa guru, saya ingat nak sediakan PowerPoint ni senang, tapi guru tu kata, dia tanya saya, nak bermula macam mana? Nak klik kat mana? Apa nak buat? Jadi, biasa fikirkan begitu, rupa-rupanya, mungkin ramai yang rasa takut nak gunakan PowerPoint sebab mereka tidak tahu macam mana nak bermula. Jadi jangan risau, saya akan terangkan langkah demi langkah. 5 langkah saja. Yang pertama, paling mudah. Apa kita buat? Buka fail baru. Ada kata ini pun ajar kan? Yang penting saya kena terangkan juga. Yang kedua, pilih design background. Yang ketiga, apa kita buat? Kita masukkan maklumat. Apa yang kita nak sampaikan kepada pelajar. Yang keempat, apa kita buat? Masukkan animasi dia. Pergerakan macam mana, nak keluar ke, nak terbang ke, nak bergerak ke. Dan akhir sekali, ini part yang paling penting sebenarnya, kita kena berlatih melalui slideshow. Okey, mari kita mulakan. Kita mulakan langkah demi langkah dengan langkah pertama dahulu tuan-puan. Okay, mari kita mulakan. Langkah pertama tuan-puan, kita buka file PowerPoint kita dan kita mulakan dengan new file ataupun new presentation. Kita klik satu. Ini rupanya. Okay, sekarang di sini bermula dilema pertama. Buka saja tuan-puan, ini rupanya tuan-puan ada yang tanya saiz apa kita nak gunakan. Sebab ada 2 saiz yang biasa digunakan untuk presentation. Itu kita boleh tengok dekat bahagian ni, atas design dan slide size. Yang sekarang saya tengah tunjukkan ni adalah saiz 16:9. Yang biasa lagi satu orang gunakan 43. 43 ini yang paling banyak orang gunakan Saya lebih kurang begini. Mungkin sebab dia nampak lebih compact, lebih padat kan. Tapi untuk online, apa yang saya biasa gunakan adalah saiz 16:9. Sebab bagi saya, bila saya klik slideshow, slide tu akan penuh. Ini saja tuan-puan langkah pertama. Buka file baru, kita pilih slide mana kita nak. Saiz mana. Tapi satu peringatan, kalau boleh, kita buat file kita punya presentation biar orang kata konsisten. Kalau kita gunakan 16:9, semua guna 16:9. Sebab bimbang akan datang, kita guna 16:9. Tiba-tiba kita nak tukar kepada 43 tadi, dia punya setting dah lari. Dia kena betulkan balik. Susah sikit tuan-puan Jadi pilih satu. Kalau macam saya, banyak guna cara online, saya letakkan 16:9 begini. Okey, itu langkah pertama tuan-puan. Langkah kedua tuan-puan, kita pilih dia punya design background. Design background dia, caranya adalah sekarang ni yang ada adalah belakang dia putih macam ni je kan. Cadangan saya, jangan buat presentation dengan latar belakang kosong begini saja. Boring. Dan juga membuat kita punya audience ni tak berminat nak tengok. Jadi kalau nak bagi ada background, simple saja. Caranya adalah, katalah kita dekat sini sekarang katakan, kita nak buat design background dia, pergi dekat design, kita boleh pilih design apa yang ada dekat sini. Macam-macam design ada Nak buat sendiri pun boleh, ataupun kita nak download daripada internet, design background yang ada pun boleh juga. Yang tu tuan-puan boleh tengok dekat saya punya satu video lagi yang saya ceritakan tentang slide master. Boleh klik dekat atas tu tuan-puan. Ada yang I tu kan, klik kat situ. Ada saya letakkan videonya. Okey, sekarang katakanlah saya nak mudah kerja lah saya pilih salah satu design yang ada dalam ni. Katakan saya pilih design yang ini yang warna hijau ni. Terus dia jadi design begini tuan-puan. Dan siap ada design ideas lagi kat sebelah kanan ni Okey, saya tunjukkan sekejap design ideas ni. Okey, ini rupanya tuan-puan, dah basic dah ada dah background dia. Tetapi kalau kita tak suka ataupun kita nak ubah lagi sikit, boleh Tadi dia punya tema dah ada. Sebelah kanan ni, kalau kita klik, dia ada 3 benda. Dia ada colors, dia ada fonts, dia ada background style. Okey, sekarang colors. Katakan kita tak suka warna hijau ni. Dia punya corak dah suka tapi dia punya design tak suka, warna tak suka. So kita boleh pilih warna apa kita nak. Mungkin kita nak ambil color red orange ni. Automatik dia bertukar jadi begitu. Sangat menarik tuan-puan Kalau tak suka warna orange ni, kita nak warna yang mungkin biru lembut sikit. Mungkin green macam ni. Ini sama macam tadi kan. Okey, kita pilih yang lain lah, yang lain sikit. Warna apa agaknya? Kita ambil violet ni katakan nak. Begini. Kerana ini yang kita nak. Okeylah. Dan juga tuan-puan, kita boleh tukar dia punya font yang digunakan dalam kita punya PowerPoint ni. Contoh saya pilih kat sini, saya ambil, katakanlah saya ambil German ni. Automatik tulisan tu akan ikut yang kita tukar tadi. Akhir sekali, kita boleh tukar juga background yang kat belakang ni. Macam mana? Ini cadangan yang diberikan. Contohnya, mungkin saya nak pilih yang macam nampak ada texture sikit kan. So saya pilih yang ni.
Belakang dia pun berbeza juga. Tapi ni gelap tuan-tuan saya tak pun suka sangat. Sebaik-baiknya background belakang jangan gelap tuan-tuan sebab bila kita nak letakkan tulisan nanti dia kurang jelas. Saya letakkan begini, lebih kurang cerah sikit Jadi habis bahagian kedua tuan-tuan, cara nak pilih background dia. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga tuan-tuan, apa kita buat? Kita masukkan maklumat apa yang kita nak sampaikan. Cara ini adalah, kalau saya akan buang dahulu kotak-kotak ni sebab saya nak buat kotak saya sendiri tuan-tuan Kita nak adjust sendiri kita punya maklumat tu. Caranya adalah pergi dekat home tuan-tuan. Ke atas ni ada text box kan. Kita masukkan text box. Kita drag dia dan kita typekan apa yang kita nak kat sini. Contohnya, saya nak sampaikan satu teknik dekat dalam kelas saya, cerita tentang 7 petua ataupun 7 rahsia tidak lupa apa yang cikgu ajar dalam kelas. Katakanlah ini contohnya Ya tuan-puan, ini pula kita boleh adjust dia, besarkan tulisan ni, terpulang pada cara kita nak buat macam mana. Boleh tukar dia punya tulisan juga. Kita nak tukar memang tak ada masalah. Okey, begini katakan. Katakanlah ini Dan tuan-puan, setiap kali kita masukkan maklumat, kita akan gunakan satu text box. Ini satu text box kan? Nak letak maklumat yang seterusnya, buat text box lagi. Sebab setiap text box ni kita akan masukkan animasi yang berbeza. Okay, sekarang saya akan letakkan dekat sini text box ataupun maklumat yang telah saya sediakan supaya cepat sikit proses kita tuan-puan Baik, sekarang saya sudah masukkan semua maklumat yang saya hendak masukkan ke dalam saya punya slide untuk diberikan kepada pelajar, untuk diterangkan kepada pelajar. 7 petua tidak lupa apa yang cikgu ajar dalam kelas. Dan ada ni box 1, box 2 tengok. Semua dalam box yang berbeza tuan-puan supaya kita boleh masuk langkah yang seterusnya nanti. Setelah kita masukkan semua maklumat tadi, apa kita buat? Kita mula masukkan animasi. Macam mana kita nak buat supaya kita punya maklumat ni masuk satu persatu? Jangan buat begini tuan-puan Jangan kita letak semua maklumat, kemudian kita klik slideshow, terus semua maklumat tu dah ada dekat kita punya audience ni. Jangan buat begini Jangan biar student kita nampak semua sekali. Kita nak kalau boleh, maklumat tu keluar satu persatu. Kita gunakan custom animation. Caranya tuan-puan, untuk masukkan custom animation ni, apa nak buat? Klik pada box yang kita nak ni, nak masukkan animasi. Pergi dekat animation. Okay, katakanlah ini saya buat dia, saya pilih yang ni, white. Okay, white. Yang lain pun sama juga. Saya buat dia, saya klik semua sekali, tuan-puan. Dan serentak saya masukkan animasi white tadi. Okey, sekarang bila saya klik next tuan-puan, saya klik next. Okey, white dia daripada bawah ke atas kan. Nak jadi begitu. Jadi apa saya buat? Untuk bagi nampak lebih natural sebenarnya, klik kat sini, masih dekat animation, pergi dekat option effect ni sekejap Okey, ada effect option. Kita buat dia daripada left supaya dia nampak lebih natural Tulisan tuan-puan kita tulis daripada kiri ke kanan kan. Jadi kalau kita buat tulisan tu muncul bawah ke atas, kanan ke kiri, atas ke bawah, dia tidak normal. Yang lebih normal adalah daripada kiri ke kanan. Okey, dan saya adjust semua sekali ini supaya saya klik dan saya adjust dekat sini, dia klik supaya dia keluar on click. Yang ni tuan-puan boleh cek dekat bahagian video-video lain yang saya sediakan tentang menggunakan animasi. Jadi apa berlaku adalah sekarang ni bila saya klik slideshow, saya klik next, dia akan keluar. Saya klik next, dia akan keluar. Dia akan keluar begitu tuan-puan tetapi sekarang ni dia keluar tak betul lagi. Saya akan terangkan kemudian kenapa tuan-puan Baik, itu langkah seterusnya, masukkan animasi. Langkah terakhir tuan-puan, apa perlu kita buat? Langkah yang kelima, kita kena periksa ataupun kita kena berlatih untuk menyampaikan presentation slide ini menggunakan slideshow. Kita klik dekat slideshow, kemudian kita praktis untuk bayangkan kita depan pelajar dan kita klik kita punya slide ini, apa yang akan keluar dan apa kena cakap. Contohnya saya klik next, dia keluar poin yang pertama. Lepas tu saya terangkan, okey, pada pelajar sekian, poin yang pertama hari ini adalah abaikan semua yang lain. Lepas tu kita terangkan. Kemudian kita klik next lagi. Dekat bahagian terakhir tuan-puan, ada 3 benda yang kita nak check, nak kena periksa sebab ini adalah bahagian yang paling penting tuan-puan Yang pertama, cuba check dia punya ejaan. Ada tak ejaan kita yang salah? Sebab sangat memalukan kita mengajar depan pelajar. Katakan kita buat presentation subjek bahasa Melayu katakan. Tiba-tiba kita punya ejaan pun salah. Jadi pelajar tengok, tak elok nampak kan. Kita memang selalu buat kesilapan tuan-puan. Kita nak type lain, keluar yang lain. Jadi masa inilah kita kena check
ada tak ejaan yang salah, dan kita kena betulkan ejaan tersebut. Yang kedua, kita nak cek animasi dia. Adakah dia keluar mengikut turutan yang betul? Sebagai contoh tuan-puan, kita tengok. Saya punya slide ini, saya klik yang pertama dah keluar, yang kedua yang keluar, saya klik next, yang bawah ni keluar. Nombor 7 keluar dulu. Sepatutnya keluar yang nombor 3 kan. Saya klik lagi, baru nombor 3 keluar. Klik lagi, baru ni kan. Ini bermaksud tuan-tuan puan, susunan ataupun aturan saya punya animasi tadi tidak betul tuan-tuan puan. Saya kena betulkan animasi tersebut. Cara nak betulkan animasi tersebut tuan-tuan puan, apa saya buat? Saya pergi semula kepada animation, pergi dekat animation pane sebelah kanan ni. Ini ada turutan dia. Turutan poin apa yang akan keluar dulu kan. Contoh yang pertama keluar abaikan semua yang lain. Kemudian teka apa yang cikgu mahu ajar, betul. Kemudian nombor 7 keluar, baca semula. Jadi saya nak yang ni dia pergi ke bawah sekali kan. Saya boleh klik dia dan saya drag pergi ke bawah. So dia keluar yang last sekali. Dan kemudian saya klik, saya tekan shift, saya highlightkan semua ni. Saya ubah dia punya effect option supaya keluar daripada sebelah kiri. So dia nampak lebih realistik kan. Okay. Lepas tu apa nak buat? Kena check semula lah, menjadi ke tidak. Klik slideshow, tuan-puan, kita tengok menjadi ke tidak. Saya klik next, keluar yang pertama. Klik next, keluar yang kedua. Klik next, keluar yang ketiga. Dan yang seterusnya. Mengikut turutan yang betul. Tetapi masih ada yang salah tuan-puan. Yang kedua tadi, dia punya keluar daripada bawah ke atas kan. Saya nak daripada kiri ke kanan. Jadi apa saya buat? Pergi balik angkat kedua ni. Tengok effect optionnya. Daripada bawah, from bottom kan. Jadi saya ubah dia daripada left. Supaya dia keluar begitu. Cuba lagi sekali tuan-puan, kita tengok. Saya klik next, dia keluar. Yang kedua, 3, 4, 5 dan 6 dan 7 tuan-puan Cukup semua sekali. Baik tuan-tuan puan, dekat angka kelima ni kita periksa dah dua benda kan. Ejaan, lepas tu dia punya susunan animasi dia. Yang ketiga paling penting jugalah sebenarnya kita kena praktis untuk skrip. Apa yang nak disampaikan untuk slide ini. Slide ni ada, kita tengok, ada point dia. Apa nak cakap? Sebab kadang-kadang depan pelajar kita nak cakap, kita nampak dah point ni, tapi kita tak pasti apa yang hendak disampaikan. Jadi masa ni lah kita boleh praktis. Terutamanya kalau kita punya presentation ni ada dihadiri oleh orang yang penting contohnya. Ataupun untuk present depan kita punya boss ataupun depan kita punya pengetua lah katakan Jadi bila kita dah ada skrip apa nak cakap, nampak lebih lancar dan lebih teratur kita punya presentation. Jadi tuan-puan, jangan lupa tengok video-video yang lain dalam channel Cikgu PowerPoint ni. Klik subscribe untuk dapatkan maklumat terkini daripada channel kami. Terima kasih tuan-puan kerana menonton. Kita jumpa dalam video-video yang seterusnya. Terima kasih.